Salam Malaysia Madani, Tajahau. 欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Enam aspirasi ditetapkan KUSKOP tahun ini bagi program pembangunan dan pengukuhan PMKS di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, kementeriannya menggariskan 6 aspirasi tahun 2024 bagi meneruskan program pembangunan dan pengukuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini. Beliau berkata aspirasi itu ialah meningkatkan penyertaan PMKS dalam industri berimpak tinggi HGHV bagi memperkasa rantaian bekalan domestik dan rantaian nilai global serta memperluaskan akses dan peluang pembiayaan bagi meningkatkan pengembangan perniagaan. Selain itu, kementerian juga akan meningkatkan kapasiti dan keupayaan usahawan supaya kalis cabaran dan berdaya maju serta memperkasa PKS supaya bersedia menerokai pasaran modal. Ia menerusi peningkatan kesedaran, kesediaan kemampanan dan tadbir urus korporat. Seterusnya memacu pertumbuhan gerakan koperasi supaya lebih kompetitif melalui transformasi sokongan koperasi. Dan memperkukuhkan ekosistem keusahawanan sosial melalui peluasan peranan perusahaan sosial untuk meningkatkan taraf sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada Majlis Peluncuran Pembangunan Kedamaian sempena Rumah Terbuka Christmas Kedamaian dan Tahun Baru di Dewan Terbuka Kedamaian Square Taginambur Kota Belud pada 8 Januari. Majlis itu disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian berkata pada tahun ini kementeriannya juga akan melaksanakan beberapa inisiatif dan projek baru termasuk program rangsangan koperasi pelancongan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan projek Tamu Desa. Selain itu, KUSKOP melalui SKM turut memperkenalkan semula program Young Entrepreneurs Strive for Success YES yang tertunda pelaksanaannya sejak 2019 ekoran pandemik COVID-19. Beliau berkata kerjasama merentasi kementerian dan agensi dalam pembangunan dan pengukuhan PMKS amat penting. KUSKOP sebagai kementerian yang bertanggungjawab dalam pembangunan PMKS serta sentiasa berusaha merealisasikan hasrat kerajaan perpaduan dalam merangsang lebih banyak penyertaan PMKS dalam sektor keusahawanan menerusi berbagai inisiatif seperti dana pembiayaan dan pembangunan keupayaan bagi memastikan PMKS menyumbang kepada KDNK kita pada kadar 50% menjelang tahun 2030 sebagaimana dihasratkan dalam dasar keusahawanan negara kita. Mengenai sambutan Christmas dan Tahun Baru 2024, Iwan berkata kehadiran masyarakat pelbagai kaum dan agama dalam majlis-majlis rumah terbuka merupakan satu petunjuk bahawa perpaduan dan keharmonian di kalangan pelbagai kaum dan agama di negara ini kini terus subur. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahawa di sebalik kepelbagaian dan kemajmukan rakyat, kita tetap boleh bersatu padu, boleh hidup berharmoni dan saling hormat menghormati, serta boleh merayakan sambutan kebudayaan dan keagamaan dalam suasana aman damai. Semangat inilah yang terserlah di dalam pimpinan Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Di sebalik keunikan ideologi politik, kita tetap boleh segulai sejalai dalam mentadbir dan memimpin negara ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Kebersamaan kita dalam majlis seperti ini adalah respon terbaik kita kepada lontaran-lontaran ekstrim terkait kaum dan agama yang boleh mencetuskan kegusaran di kalangan rakyat kita jika tidak dikawal. Yakinlah bahawa Kerajaan Perpaduan sentiasa mengutamakan agenda perpaduan dan keharmonian kaum serta kestabilan politik agar kita dapat membangunkan negara kita dengan lebih baik. Majlis itu dihadiri lebih 3,000 orang pengunjung dari pelbagai kaum dan agama. Jangan biar rakyat jadi mangsa kepentingan politik, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
Pemimpin-pemimpin di negara ini diingatkan agar tidak menjadikan rakyat sebagai mangsa atau mempertaruhkan harga mahal bagi mencapai kepentingan politik kelompok tertentu, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata perbezaan pendapat atau pegangan dalam politik tidak menjadi masalah di negara ini yang mengamalkan sikap terbuka. Namun keutamaan perlu diberikan kepada kepentingan rakyat terlebih dahulu. Kita tahu Malaysia adalah sebuah negara yang bermasyarakat majmuk, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama dan budaya serta bangsa merupakan satu keunikan yang harus dipertahankan. Kita tidak mahu sama ada parti-parti politik atau NGO atau tokoh-tokoh serta individu yang terlalu taksub, yang terlalu jumud untuk mewujudkan jurang-jurang perbezaan di kalangan kita. Sabah adalah contoh yang terbaik toleransi beragama dan pelbagai kaum ini. Justeru katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha keras dalam memastikan politik negara dipertahankan dan kekal stabil yang mampu membawa pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pelaburan dan seterusnya kesejahteraan kepada rakyat. Alangkah baiknya kalau politik sentiasa berada di dalam keadaan kedamaian. Ya, benar kita boleh berbeza pendapat. Benar, kita boleh berbeza pandangan. Namun yang penting kita harus memberikan keutamaan kepada kepentingan rakyat dan jangan dijadikan rakyat sebagai harga mahal yang terpaksa dibayar kerana perbezaan pegangan politik dan kepentingan politik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Peluncuran Pembangunan Kedamaian sempena Rumah Terbukah Christmas Kedamaian dan Tahun Baru di Dewan Terbuka Kedamaian Square, Taginambur, Kota Belud pada 8 Januari. Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict yang juga adun kedamaian. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata projek tambah baik infrastruktur jalan raya di Kedamaian yang dilancarkan membabitkan peruntukan RM244 juta dilihat mampu menjadi game changer atau perubahan dalam meningkatkan dan menambah baik tahap kehidupan rakyat di kawasan berkenaan. Beliau turut mengumumkan pembinaan 40 unit rumah projek perumahan rakyat termiskin untuk Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian. Peruntukan bagi menaikkan taraf dalam perhubungan desa dan ameniti sosial di kawasan Dun Kedamaian disebutkan oleh beliau di 6 kawasan. Saya lihat dari segi jumlah ini munasabah, tetapi saya akan adjust kali ini dan saya akan bisikkan pada beliau. Saya minta rakyat di Kedamaian ini berikan dukungan terus pada beliau dan saya akan laksanakan dalam waktu yang terdekat. APCO mengemukakan cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil persekutuan yang dikutip di Sabah kepada Ketua Menteri. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO Datuk Iwan Benedict mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu pada 9 Januari. Dalam pertemuan tersebut, Iwan telah mengemukakan cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil yang dikutip persekutuan di Sabah seperti mana termaktub dalam perkara 112C Perlembagaan Persekutuan. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi turut ditemani oleh Setiausaha Agung APCO Datuk Nelson Angang, Ketua Pemuda Felix Joseph Sang dan Timbalan Ketua Penerangan Wendy Lawrence. Sebelum ini, Iwan telah mengadakan satu perbincangan meja bulat yang dihadiri oleh mereka yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam isu ini pada 19 Disember tahun lalu berkenaan cadangan mekanisme tersebut. Mekanisme tersebut perlu dimuktamadkan menjelang Julai tahun ini. Puan An,